Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Baru sebentar tadi saya dapat satu pertanyaan daripada sahabat yang saya kasihi, yang memang mengejutkan seluruh Malaysia. Dan saya pun terkejut bagaimana soalan itu boleh keluar daripada seorang yang memang sudah lama berkecimpung di dalam politik. Dia bertanya soalan yang sukar untuk dijawab tapi senang untuk dihadam. Soalan yang mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Dia tanya saya, Mahathir sudah meninggal dunia? Saya bingung, biar betul dia ni. Apalagi saya pun carilah di Google, di Instagram, di Twitter, di mana-mana saja sumber yang boleh diperolehi. Malah saya pun telefon kawan juga yang ada di Semenanjung. Telepon, betulkah Tun Mahathir sudah meninggal? Aduh, jawapannya mudah. Tun Mahathir sudah berusia 98 tahun. Memang sudah tua, confirm lah. Saya boleh sahkan Tun Mahathir sudah tua betul, 98 tahun. Tapi berita tentang dia sudah meninggal dunia itu agak mengejutkan. Malah tidaklah saya boleh nafikan bahawa kalau betul Tun Mahathir sudah meninggal dunia, satu Malaysia akan kecoh lah. Memang satu Malaysia kecoh. Ada yang gembira, ada yang tidak, ada yang suka, ada yang menangis, ada yang macam-macam lagi lah, banyak reaksi. Tapi jawapannya mudah ya tuan-tuan dan puan. Tun Mahathir masih sihat, tapi sudah tua. Masih sihat tapi sudah tua. Tetapi pada pendapat saya, mungkin kemudian saya tanya kawan tu, apa maksud kamu meninggal ni? Meninggal dunia kah? Meninggal apa? Rupa-rupanya maksud Tun Mahathir meninggal, maksud dia itu ialah Tun Mahathir sudah bersara dari politik kah? Saya boleh sahkan Tun Mahathir belum bersara dari politik, tetapi dia sudah pun keluar daripada parti yang telah pun menjadi buah pikiran Mahathir. Dia sendiri mengasaskan parti ini. Dia sendiri yang telah menubuhkan parti ini. Dia sendiri juga telah memajukan parti ini dengan macam-macam cabaran. Sampai dia sendiri juga yang bawa parti ini bertanding PRU15 dan PRN. Tapi akhirnya dia keluar daripada parti itu. Mula-mula dia letak jawatan sebagai pengerusi. Kemudian selepas itu dia pun keluar parti, bukan hanya letak jawatan, malah keluar parti juga. Okey, so Tun Mahathir belum meninggal dunia, belum tetapi karier politiknya bakal meninggal dunia. Pada pendapat saya, karier politik Tun Mahathir sudah berakhir. Karier politik Tun Mahathir tak ada harapan lagi. Dia sudah terlalu tua lah. Ramai orang tidak mau dia lagi. Malah tempat dia yang dia tak pernah kalah, yang tempat paling kubu kuat Tun Mahathir, yang mungkin mustahil untuk dia kalah pun kalah. Kekalahan yang teruk pula tu, sampai tak dapat wang deposit. Okay, so apa pula pendapat kamu? Kamu pun rasa Tun Mahathir sudah meninggal dunia dalam arena politik kah? Kalau saya, pada pendapat saya sudah. Jadi saya pun tanyalah kawan, apa maksud kamu meninggal dunia? Rupa-rupanya maksud kawan ini, meninggal dunia ini tentang persaraan, tentang mungkin tak ada lagi relevan Tun Mahathir menjadi ahli politik. So, tinggalkan komen kamu, apa pendapat kamu pula? Saya boleh sahkan Tun Mahathir masih hidup, belum meninggal dunia. Belum dikubur lah, belum. Jadi belum meninggal dunia, dia masih hidup, cuma sudah terlalu tua dan kemungkinan rasanya tidak lagi sesuai untuk aktif dalam politik. Mungkin boleh berfikir, boleh bercakap,
Tetapi kalau bertindak secara fizikal, aduh susah lah. Dah 44 tahun, bukan muda lagi tuh. Rasanya selepas ni tak lama lagi nak minum ayak pun susah dah. Dah bergetak-getak tangan, ketak-ketak tangan, nak minum ayak pun susah. Nah, apa lagi nak pergi tengok kawasan Parlimen kah, kawasan Dun kah. Okay, so itu saja. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum itu saya ingin tanya kamu satu soalan. Perlukah Nurul Izzah meletak jawatan daripada jawatannya yang sekarang ini tanpa gaji sebagai penasihat ekonomi, penasihat kanan ekonomi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim? Perlukah dia letak jawatan? Ataupun perlukah dia untuk menarik diri daripada jawatan tersebut? Kenapa? Kenapa pula dia perlu untuk menarik diri? Di dalam satu artikel yang baru sebentar tadi saya baca dan memang menarik perhatian saya daripada sabudin.com.net. Sabudin.com.net, saya ada kata lebih elok jika Nurul Izzah sendiri berundur diri. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar akhirnya mengalah juga terhadap pelbagai kritikan atas pelantikan dirinya sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Katanya bermula pada hari ini beliau tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada bapaknya Anwar Ibrahim. Nurul Izzah dalam satu kenyataan berkata, ini berikutan beliau menerima pelawaan untuk menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat Menteri Kewangan bagi membantu usaha untuk memperkukuh ekonomi negara yang dipengerusikan oleh Muhammad Hassan Merican. Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat kepada Menteri Kewangan, Muhammad Hassan Merican, telah mengundang saya menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat bagi membantu usaha mereka dalam memperkukuh ekonomi negara dan rakyat, kata Nurul Izzah. Tambah Nurul Izzah lagi, saya dengan rendah diri menerima pelawaan dan tanggungjawab tersebut. Dengan peranan baru itu, saya tidak lagi berkhidmat sebagai penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Tambahnya lagi, saya amat menghargai setiap peluang untuk menyumbang kepada negara demi untuk melakar masa depan yang lebih baik untuk Malaysia, katanya lagi. Nurul Izzah turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan atas setiap sokongan yang telah diberikan baik daripada orang ramai maupun seluruh pasukan perkhidmatan awam dan komuniti kerajaan sepanjang keberadaannya memegang jawatan sebagai penasihat kanan kepada Perdana Menteri itu. Menerima pelawaan, Muhammad Hassan menyertai Sekretariat Jawatan Kuasa Penasihat kepada Menteri Kewangan barangkali hanya sebagai alasan atas pengunduran Nurul Izzah sebagai penasihat kanan kepada bapaknya yang mengundang kritikan ramai, sebaik ia diketahui ramai sebelum ini. Rata-rata orang ramai kecuali pembodek dan pengampu tidak dapat menerima pelantikan itu kerana ia merupakan suatu amalan nepotisme yang terang lagi nyata. Walaupun Anwar cuba mempertahankan pelantikan itu dengan alasan anaknya tidak menerima sebarang gaji dan allowance atas jawatan tersebut. Meskipun dipertahankan dengan alasan tersebut, secara umumnya rakyat tidak dapat menerima pelantikan itu kerana konflik kepentingan tetap berlaku walaupun tidak dibayar gaji. Selain membuka pintu fitnah dengan sengaja. Blog kini sendiri beberapa kali menulis tentang perkara itu. Malah pernah untuk menyarankan agar Nurul Izzah mengundur diri sebagai langkah menyelamatkan keadaan serta nama baik bapaknya. Agaknya setelah berfikir panjang dan demi menjaga nama baik bapaknya, Nurul Izzah sedar juga akhirnya kesan buruk daripada pelantikan dirinya itu. Jika tiada pelantikan anaknya itu, Anwar tentu saja tidak menerima kritikan dan kecaman yang terbuka daripada orang ramai. Ia adalah kesilapan yang tidak seharusnya Anwar lakukan dalam tempoh belum pun sampai 100 hari menduduki jawatan Perdana Menteri. Walaupun pengunduran itu agak terlambat, ia bagaimanapun tetap lebih baik daripada tidak berusaha langsung untuk memperbaiki keadaan.
Semoga kesilapan tersebut yang kini telah pun diperbetulkan dengan Nurul Izzah sendiri mengundur diri adalah suatu yang berguna untuk Anwar pelajari dalam menempuh hari-hari mendatangnya sebagai Perdana Menteri yang masih panjang serta lebih banyak cabaran lagi. Menjadi pemimpin terutama Perdana Menteri selain menunaikan janji, sama pentingnya ialah tidak lupa dengan apa yang pernah diperjuangkan dan kita sendiri mengecamnya selama ini. Rakyat sendiri memerhati, walaupun kadang-kala dengan kuasa yang dimiliki, pemimpin selalu sangat terbuai dan lupa diri. Sabudin Hussein, 12 Februari 2023. Bye-bye.